العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jadi sebagaimana biasa, sebelum kita mulakan kuliah, marilah sama-sama kita membaca surah ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat kurnia-Nya dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah pada malam ini. Moga-moga kita akan mendapat ganjaran dan habuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi kuliah kita berkenaan dengan puasa. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung berkenaan dengan adab-adab. Adab as-shaum wa makruhati. Adab-adab semasa berpuasa dan juga perkara-perkara yang dimakruhkan semasa kita menjalani ibadah puasa. Jadi kita tengok yang pertama, adab-adab puasa. Puasa mempunyai adab yang banyak. Di sini kami ringkaskan seperti berikut. Jadi dalam buku kita ni kita hanya ambil beberapa ringkasanlah yang sudah diringkaskan oleh pengarang kitab kita ni. Walaupun ringkas tapi saya rasa dah detail lah, dah cukup detail. Cuma dia kata dia ringkaskan. Jadi adab yang pertama yang disebut di dalam kitab kita ni ialah menyegerakan berbuka. Okey, menyegerakan berbuka. Ini semua kita dah tahu.
Ini dilakukan sejurus setelah diyakini tenggelamnya matahari. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi walaupun nak segera berbuka, yang penting kita kena yakin dulu bahawa waktu dah pun masuk. Tak boleh kerana nak ambil kelebihan segera, belum masuk waktu dah berbuka. Itu tak jadi. Itu membatalkan puasa walaupun 5 saat. 5 saat lagi nak masuk waktu kita dah makan. Tapi kalau kita yakin waktu semasa kita makan waktu memang belum masuk, maka boleh membatalkan puasa kita. Jadi maksud menyegerakan di sini ialah setelah yakin confirm telah masuk waktu maghrib, barulah kita bersegera. Tak boleh kita melengah-lengahkan kononnya kerana nak dapat pahala lebih. Tak ada dalam istilah puasa ni kalau lebih sikit lah, lambat-lambat sikit supaya dapat pahala lagi yang lebih. Jadi dalam ibadah ni kita tak boleh nak pakai akal kita kata lebih, kalau lebih pahala besar lah. Bukan. Kerana dalam ibadah kita kena ikut ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena cepat-cepat. Mana dalilnya? Dalilnya hadis tadilah, la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Maksudnya ialah manusia akan terus berada di dalam kebaikan selagi mana mereka terus menyegerakan berbuka. Manusia ni akan terus berada kebaikan selagi mana mereka itu terus menyegerakan berbuka puasa. Jadi di sini disebut, dia kata yang paling afdal ialah bukan saja kita segera berbuka, disebut juga ialah yang paling afdal ialah berbuka dengan buah kurma yang sini ada silap sikit, saya cek tengok. Dia tulis dalam buku kita tu yang paling afdal ialah berbuka dengan buah kurma yang kering. Sebenarnya dia silap terjemahan. Sebab dalam hadis tu tak sama di bawah. Jadi ubah yang kering tu kepada kurma yang basah. Kurma yang kering tukar kepada kurma yang basah ataupun kering. Dia terbalikkan. Okey. Yang afdal ialah berbuka dengan buah kurma yang basah ataupun kering. Sekiranya tidak ada kurma, maka dengan air. At-Tirmizi dan Abu Dawud telah meriwayatkan. Sebab dalam hadis ni dia sebut secara tartib. Jadi di sini maksud berbuka dengan buah tamar basah dan ataupun buah tamar kering ini dia bukan pilihan. Disebut kita kena utamakan buah tamar yang basah. Sebab buah tamar ni kalau kita biasa tengok dia ada 3 peringkat dan nama pun lain. Kalau yang masih belum masak, yang masih kelat, buah dia kelat lagi warna merah tu dia panggil orang Arab panggil balah. Balah. Tu dah boleh makan, dah rasa manis tetapi ada kelat. Tu dia panggil balah. Yang kedua, bila dah habis tempoh balah tu dia jadi rutab. Rutab tu yang sedap lah, orang panggil apa? Dah manis tapi masih belum kering. Yang biasa kita beli sekarang ni lah, yang ada tangkai apa tu, tu boleh dipanggil itulah buah tamar yang masih basah. Tu dipanggil rutab lah. Okey, kalau kita biasa perhati, kalau yang datang daripada negara Arab, dia akan tulis rutabun, raqaba. Rutab tu yang pertengahan, buah tamar yang masih basah tapi dah tak ada kelat, dah manis. Mana keutamaan dia macam tu lah. Balah tak termasuk sebab boleh jadi orang Arab tak makan tu balah. Sebab dia rasa tercekik kerongkong kita sebab dia kelat. Okey. Yang ketiga tu baru dia panggil tamar. Bila dah matang, dah keras tu dia
dah menjadi kering, dia baru dipanggil tamar. Okey. Tengok mana hadis daripada Abi Daud dan juga Tirmizi. Kana yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin. Okey. Fa in lam takun fa'ala tamaratin. Fa in lam takun hasawatin min ma'in fa innahu tahurun. Okey. Hadis ni jelas menyebut bahawa kalau kita nak buka puasa dan ambil afdal, kena ambil secara tertib. Yang disebut dalam hadis inilah. Dia kata Nabi SAW berbuka sebelum sembahyang maghrib. Kena buka dulu sebelum sembahyang maghrib dengan beberapa biji kurma yang basah. Rutab. Rutabatin. Dia jamak lah tu, lafaz jamak. Asalnya rutabun. Okey, rutabun sebiji buah kurma, rutabani dua biji kurma. Kalau banyak biji, lebih daripada dua, rutabatin. Dia jamak, lafaz jamak. Okey. Itu yang pertama, Nabi akan berbuka dengan beberapa biji kurma yang basah. Fa in lam takun, kalau sekiranya tidak ada kurma yang basah, fa'ala tamarat. Okey, barulah Nabi akan memakan buah kurma yang keras, kurma yang biasa yang keras lah. Jadi kita di sini jarang kita tak jumpa benda yang macam gerak, yang keras. Orang Arab kalau nak buka puasa di masjid, saya ingat lagi dia lempar je. Buah kurma dia lempar gitu. Campak-campak kita sanggup. Mana dia tak basah. Kering macam buah apa kalau sini. Kita makan macam nak patah gigi keras. Itu dia panggil tamrun. Bagi orang Arab lah. Kita tak payah tak basuh apa, dia gosok gitu dia. Gosok dengan baju. Dia beri 2-3 biji seorang yang keras. Itu dia panggil tamrun. Bagi orang Arab dia dah dikeringkan, boleh jadi dia dikeringkan lah. Itu yang dipanggil tamar. Kalau rotok tu tak boleh nak campak lah sebab dia melekit. Dia melekit. Kalau dia lempar itu lekat lah. Okey. Jadi Nabi ada 3 pilihan dia. Buah tamar yang basah, buah tamar yang kering, buah kurma yang kering. Kalau tak ada buah kurma yang kering, hasawatin mimma. Jadi Nabi pun akan menghirup beberapa teguk air. Fa innahu tahur. Sesungguhnya ia adalah suci. Maka kalau kita nak kenal diet Nabi SAW, maka itu je lah. Nabi ni dia makan sekadar untuk ambil tenaga. Itu diet Nabi SAW. Kalau kita ni macam-macam, mana lebih daripada mencukupi. Sebab apa disyariatkan ataupun dikirakan buah tamar, dia tak ada buah lain. Maknanya untuk tenaga di bulan puasa, maka buah tamarlah yang menjadi sumber tenaga kepada manusia. Sebab itulah ajaran Islam ni telah ajar daripada awal lagi. Okey, Allah Taala Maha mengetahui. Kalau kita amalkan tamar, insya-Allah kita tak akan letih lah. Itu maksudnya kita tak akan letih. Walaupun kita rasa macam tak kenyang. Tapi hakikatnya kalau tak ada nasi, kita makan buah tamar pun insya-Allah kita akan kekal bertenaga. Sebab benda itu adalah sunnah. Sunnah yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak semestinya buah tamar ni makan bulan puasa. Kita ni jadi pelik. Tak ada bulan puasa, tak ada bulan Ramadan, maka tak ada dah buah tamar. Sepatutnya buah tamar ni menjadi makanan kita hari-hari. Insya-Allah kalau kita amalkan, kita akan menjadi sihat. Sebab Nabi bukan kata bulan puasa saja dia makan buah tamar. Okey. Makanan utama bagi orang Arab antaranya ialah buah tamar selain daripada roti lah. Okey, itu yang pertama, kita kena menyegerakan berbuka puasa, dan berbuka itu mesti ada buah tamar. Bukan wajib, maknanya yang afdal. Okey, kita masuk yang kedua. Adab-adab yang kedua ialah bersahur. Sahur bermaksud. Dia sini dia kalau kita nak hurai satu persatu, dia ada dua tu. Sin berbaris atas satu, dan ada sikit lagi dia sebut sin berbaris depan. Dia ada makna sahur dan suhur. Kalau nak cek dari segi
makna ada sedikit perbezaan lah. Itu kekayaan bahasa Arab. Okey, dan ada lagi tu ada yang disebut sahur dan ada yang disebut suhur. Jadi dari segi makna sahur ialah makanan yang dimakan. Okey, makanan yang dimakan pada akhir malam, itu dipanggil sahur. Suhur pula ialah perbuatan kita makan. Okey, makanan yang kita makan selepas masuknya akhir malam dia panggil sahur. Kita panggil kena bangun makan sahur makan sahur kita kan bangun makan sahur. Makan sahur tu lah kita makan makanan untuk bersahur. Itu makan sahur. Adapun kalimah suhur, suhur ni maknanya perbuatan kita yang makan makanan sahur itu dipanggil suhur. Itu dalam bahasa Arab lah. Macam juga wudu. Okey, kalimah wudu, waw hamzah, wudu. Kita baca waw tu bagi depan. Wudu'un artinya perbuatan ambil air sembahyang. Itu dipanggil wudu. Saya sedang berwudu. Mana kita mengambil air sembahyang tu dia panggil wudu. Adapun air yang kita gunakan untuk mengambil wudu dipanggil wadu. Sebab kita pernah baca dalam hadis wudu'u Rasulillah. Wudu'u Rasulillah bukan wudu Rasulullah. Air berwudu Rasulillah. Wudu dan wadu. Itu perbezaan lah. Walaupun ejaan sama, bertukar baris, dia memberi makna yang berbeza. Sebab itulah dalam pembacaan Al-Quran itu sangat penting kita baca betul. Okey, kalau bertukar baris atas baris depan, ditakuti akan berubah makna. Sebab itulah salah baris dalam bacaan Al-Quran dikira khata'un fahish. Kesalahan yang berat, kesalahan yang buruk. Kalau setakat sebutan tu tersilap, makhraj kurang sikit-sikit tu dimaafkan. Kalau tak berubah makna. Tapi kalau berubah baris, tu dikira fahish, buruk, kesalahan yang buruk. Sebab bertukar makna. Bila bertukar makna maknanya salahlah ayat tu. Ayat sepatutnya makna lain jadi makna yang lain. Kalau kita baca bertukar baris dan sebagainya. Okey. Jadi kena bangun makan sahur. Okey, sahur bermakna makanan yang dimakan pada akhir malam. Dalil sahur disunatkan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Jadi Nabi kata bersahurlah kamu semua. Sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Okey, barakah ni maknanya ada kelebihan yang banyak. Apa hikmah? Jadi setiap benda yang diajar disuruh ni ada hikmah dia. Dia kata hikmah disunatkan sahur adalah untuk menguatkan diri melakukan puasa. Okey, kalau kita tak suka, ada orang yang memang tak lalu nak makan. Tak boleh makan waktu pagi. Bangun pun tak makan dia. Tak boleh nak. Dia kata tak payah bersahur lah. Jadi tak adalah barakah. Okey, tak dapat keberkatan daripada sahur. Tak semestinya kita makan benda yang berat. Bangun minum air seteguk secawan pun dah dikira bersahur. Sebab kita bangun persediaan. Kita ada persediaan untuk berpuasa. Jadi kita minum tu ialah untuk menguatkan. Okey, untuk menguatkan kita. Okey, kalau tak lalu nak makan nasi, makan buah kurma. Makan buah, makan rutab, makan tamar dan air dah mencukupi sebenarnya. Sebab itulah sahur ni kena lewat akhir malam. Tak boleh kalau kita bersahur pukul kita terlepas tarawih tu, jom makan sahur. Dia tak dikira makan sahur lagi lepas tarawih sebab dia masa dia mesti di akhir malam. Pukul berapa akhir malam? Dalam pukul 2 ke atas lah. Pukul 2 ke atas tu dah dikira sebagai akhir lah. Larut malam dah, akhir malam. Kalau pukul 12 baru tengah malam. Akhir ni maknanya kena pergi jauh lagi lah. Kena pergi ke dekat-dekat dengan waktu subuh. Sebab Nabi ajar cara bersahur. Dia sebut di sini. Berapa lama tempoh Nabi bersahur dengan
waktu subuh. Maknanya waktu dia singkat je. Bukan kata 2-3 jam lagi nak subuh dah bersahur kan. Jadi kita tengok kalau kita nak amalkan dengan apa yang diajar oleh Nabi, maka kita boleh tengok bagaimana cara Nabi bersahur. Jadi nak cara yang diajar oleh Nabi itulah yang dipanggil kita melewatkan sahur. Macam mana lewat sahur? Kita tengok lepas ni. Okey, habis itu hikmahnya ialah untuk menguatkan diri. Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Wasta'inu bi ta'amis sahri ala siyamin nahar." Nabi suruh ni. Nabi kata wasta'inu bi ta'amis sahar. Nabi kata dapatkanlah bantuan dengan makan sahur untuk menguatkan puasa pada siang hari. Nabi suruh kita ambil bantuan daripada makan sahur supaya kita mendapat tenaga untuk berpuasa. Baik. Maksudnya waktu sahur ialah dengan berlalunya separuh malam. Dia kata berlalunya separuh malam. Maksudnya selepas pukul 12, bolehlah. Pukul 12, pukul 1 tu ada boleh. Dan dikira sebagai sahur lah walaupun waktunya terlalu awal. Sebab dia kata berlalunya separuh malam dah masuk waktu sahur. Fadilah sahur diperolehi dengan memakan sesuatu, tidak kira banyak ataupun sedikit, ataupun sekadar meminum air sahaja. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya sabda Nabi SAW, "Tasahharu walau bi jur'ati ma'in." Maksudnya adalah bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Jadi kalau tak lalu nak makan ataupun tak ada makanan, yang ada air sejuk. Jadi bangun juga untuk kita bersahur. Sebab Nabi ni suruh kita bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Maknanya sampai ke tahap itu Nabi suruh kita tu, artinya benda ini memang besarlah. Memang besarlah fadilatnya. Sebab tu kalau benda tu nak tunggu ada makanan dulu, nak tunggu kita ni ada selera dulu baru nak bersahur, maka Nabi tak akan suruhlah bersahurlah kamu, minta tolonglah kamu dengan sahur. Bukan minta tolong, mana mintalah bantuan, ambillah bantuan daripada bersahur. Maknanya benda ni adalah benda yang besar fadilat. Lagipun kenapa disyariatkan bersahur? Ada pendapat ulama mengatakan untuk membezakan puasa ahli kitab, yakni puasa orang Yahudi dengan puasa orang Islam. Maknanya orang agama lain pun, sebab orang Yahudi pun dia ambil asal agama dia samawi, agama langit. Maknanya syariat zaman dahulu pun dah ada puasa. Bukan puasa Ramadan, tapi syariat puasa itu dah ada pada umat-umat terdahulu. Kan? Macam mana kita baca ayat tu? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu. Cuma dia tak sebutlah umat terdahulu itu puasa macam mana. Cuma puasa tu dah ada. Sebab itulah dalam Islam puasa kita ni ada sahur. Ulama kata nak membezakan dengan puasa orang ahlul kitab ataupun orang-orang Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Mereka itu berpuasa tak ada sahur. Kalau nak puasa lah. Puasa tidur malam tu kira puasa, bangun esok tak makan dah. Tapi Nabi nak ada perbezaan. Jadi orang Islam ni disunatkan bersahur, dituntut untuk bersahur. Itu antaranya lah. Antara kelebihan dia, fadilat dia ialah untuk membezakan dengan puasa-puasa orang-orang Yahudi ataupun ahli kitab. Okey, itu yang kedua. Adabnya ialah kita ni disuruh bersahur. Seterusnya kita tengok yang ketiga, kita mesti melewatkan sahur. Melewatkan sahur. Kalau berbuka, hendaklah takjil. Takjil ni disegerakan. Adapun sahur, takjil. Takjil. Bunyi sama tapi makna berbeza dah. Kalau ain, takjil, segerakan. Kalau alif, takjil, dilewatkan, ditangguhkan.
Okey, ini dilakukan dengan berhenti makan dan minum ketika fajar hampir terbit. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-iftara wa akharu as-suhur. Dah ada kalimah suhur sini. Atas tadi disebut sahur kan? Di bawah ni ada suhur. Maknanya kita dah faham dia makna sahur, makanan untuk bersahur. As-suhur ialah perbuatan bersahur. Tapi dia kata tadi kita kena berhenti ketika fajar hampir terbit. Jadi di Malaysia ni kita ada al-imsak. Walaupun dari segi istilah Arab imsak tu ialah kita dah tahan daripada makan. Tapi itu dari segi makna Arab lah. Al-imsak ni kita menahan daripada makan. Tapi dalam kalender kita, imsak ni maknanya kita, orang panggil apa, kalau lampu kuning lah, maknanya kita berwaspada, berhati-hatilah bila dah masuk waktu imsak. Maknanya 10 minit lagi akan masuk waktu subuh. Jadi kalau kita makan waktu imsak pun tak ada masalah. Cuma kita buat sedemikian tu ada baiknya lah, supaya kita dah ada apa panggil apa, warning. Kena berhati-hati. Maknanya kita dah ada masa 10 minit lagi untuk kita berhenti makan. Tapi kalau zaman dulu saya ingat mak ayah saya imsak tu memang tak boleh makan dah. Berhenti makan dah imsak. Sedangkan sebenarnya imsak tu boleh makan lagi. Cuma orang tua kita dia beringat berhati-hati supaya takut-takut kita ni batal puasa. Sebab zaman dulu kita tak tahu sangat, jam pun tak berapa nak ada, tunggu orang azan. Bahaya kalau kita nak semata-mata tunggu orang azan. Kadang-kadang Bilal bukan tepat sangat dah. Kadang-kadang dah masuk seminit baru kita azan. Mana nak tunggu azan tu, takut-takut kita tersalah makan dalam waktu subuh. Jadi batal puasa. Sebab itu ada imsak. 10 minit, orang panggil sempadan 10 minit. Sebab itulah dia sini dia kata kita berhenti makan sahur ni ialah berhenti ketika fajar hampir terbit. Terbit fajar tu maknanya subuh lah. Hampir nak terbit tu kita dah berhenti. Okey. Kita tengok. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit bersahur. Ini disebut sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit bersahur. Apabila keduanya selesai bersahur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun mendirikan sembahyang. Kami bertanya kepada Anas, berapa lamakah masa di antara kamu berdua selesai bersahur dan mendirikan sembahyang? Jawabnya ialah sekadar 50 ayat yang dibacakan oleh lelaki. Maknanya selepas bersahur, Nabi nak sembahyang subuh tu, kalau ikut tempoh di zaman tu, Nabi baca ayat Quran dalam 50 ayat. Berapa minit kalau kita baca Quran dalam bacaan biasa, kita baca dalam 50 ayat. Maknanya itulah jarak Nabi bersahur, selesai bersahur dengan waktu sembahyang subuh. 50 ayat. Itu yang disebut oleh apa ni? Yang disebut oleh siapa tadi? Oleh Zaid lah. Oleh Zaid. Jadi dia kata kami bertanya kepada Anas. Anas yang jawab, berapa lamakah masa antara kamu berdua selesai bersahur? Dia kata sekadar 50 ayat yang dibacakan oleh orang lelaki. Mana itulah tempoh lah. Maknanya bukan lama lah. Maknanya tak sampai setengah jam. 10 minit boleh ke baca 50 ayat? Dalam lebih kurang macam tu ya. Baca 50 ayat dengan habis sahur tu dengan tempoh menunaikan sembahyang. Okey, seterusnya kita tengok ada adab yang keempat pula.
meninggalkan kata-kata yang mesti dijauhi. Ini bulan puasa ni memang kena jaga mulut. Bukan kata puasa daripada makan dan minum, puasa daripada perbuatan-perbuatan, puasa daripada perkataan-perkataan yang tak elok. Jadi itu antara benda yang perlu kita tinggalkan. Itu adalah termasuk dalam adab-adab semasa berpuasa. Meninggalkan kata-kata yang mesti dijauhi. Kata-kata yang mesti dijauhi seperti mencela. Tak boleh mencela orang dalam semasa kita berpuasa. Menipu, mengumpat, menghasut dan sebagainya, asalkan benda tu dikira sebagai benda yang tak baik. Seseorang yang berpuasa juga hendaklah menahan dirinya daripada perkara-perkara syahwat seperti melihat wanita dan mendengar lagu-lagu. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Maksudnya, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan juga beramal dengannya, maka Allah Taala tidak memerlukannya untuk meninggalkan makan dan minum. Jadi maksud daripada hadis ni, kalau kita berpuasa tapi kita tak tinggal benda-benda yang tak elok tadi, bercakap, mengarut sebut benda-benda yang kesat dan sebagainya, caci maki orang, mengumpat, menghasut, mengadu domba dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata, aku tak berhajat daripada puasa orang yang sedemikian. Maknanya Allah Ta'ala tak pandang. Berpuasa tapi mulut tak jaga, Allah Ta'ala tak tengok. Itu maksudnya. Allah Ta'ala tak pandang. Allah Ta'ala tak berhajat kepada orang itu meninggalkan makan dan minum. Ataupun orang itu berpuasa, Allah Ta'ala tak tengok langsung. Tak berhajat. Jadi bila Allah Ta'ala tak tengok, tak berhajat, maknanya Allah tak terima lah. Okay? Bagaimana hadis tadi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa ramai orang yang berpuasa ni, dia tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa ganjaran daripada Allah kecuali lapar dan dahaga. Itu memang ramai. Berapa ramai? Maknanya ramailah orang yang puasa saja-saja, tak dapat apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting. Sebab itulah dia termasuk di dalam adab. Mesti tinggal kata-kata yang mesti dijauhi. Okey, ketahuilah bahawa mencela, menipu, mengumpat, menghasut dan seumpamanya merupakan perkara yang sememangnya diharamkan. Jadi benda tu pun benda yang haram. Jadi macam mana kita nak dalam melakukan ibadah puasa, kita melakukan benda-benda yang haram. Okey, namun perkara baru dalam masalah ini bagi orang-orang yang berpuasa ialah selain ia adalah dosa, ia akan menghapuskan pahala puasa walaupun hukum puasanya adalah sah dan dikira telah melaksanakan kewajipan. Oleh itu, perkara-perkara ini dianggap sebagai adab dan sunat-sunat puasa. Jadi walaupun kita buat bercakap, mengumpat orang dalam bulan puasa, dari segi fiqhnya puasa kita sah. Sebab tak ada yang disebut kalau kita mengumpat boleh membatalkan puasa, tak ada. Tapi dari segi adab, hadis pun sebut kalau kita tak boleh tinggal kata-kata yang buruk, maka Allah Ta'ala tak pandang kepada puasa kita. Tetapi taklah boleh kita kata, tak payah puasa lah kamu, buka. Tak boleh. Sebab puasa tu adalah benda yang wajib. Walaupun puasa kita terbatal sekalipun, kita tak boleh nak makan. Terbatal. Tak. Batal. Puasa kita batal disebabkan apa-apa pun, kita tak boleh nak makan. Sebab nak jaga kehormatan bulan puasa. Jadi walaupun kita kata puasa mengumpat, mengeji orang pun, tak boleh kita suruh dia buka puasa saja, tak boleh. Sebab puasa itu benda yang wajib. Tapi dari segi fiqhnya puasa dia tetap dikira sebagai sah. Sah puasanya, tak perlu qada. Tapi isi puasa itu tak ada isi dia orang dia. Tak ada pahalanya. Okey, yang kelima,
Kita tengok yang kelima ialah adab-adab puasa ialah yang kelima mandi junub sebelum fajar. Mandi junub. Al-ightisalu 'alal janabah. Maknanya mandi junub, mandi kerana hadas besar. Mandi kerana hadas besar, sunatnya, afdalnya ialah mandi sebelum kita berpuasa. Mana mandi sebelum fajar tu maknanya sebelum masuknya waktu subuh. Itu yang afdal. Ini dilakukan untuk memastikan dirinya bersih daripada awal puasa lagi. Ini bermakna junub tidak menidakkan puasa, tetapi yang lebih afdal ialah menyelesaikannya sebelum fajar. Jadi junub ni bukan kata tak boleh puasa kalau berjunub. Boleh. Caranya berjunub waktu malam. Cuma kita tak mandi lagi. Kalau bangun-bangun 10 minit lagi nak subuh. Jadi kalau kita mandi dulu tak sempat bersahur. Bersahur dulu. Habis sahur baru mandi junub walaupun dah masuk waktu subuh. Tak jadi masalah. Cuma jaga jangan masuk air dalam rongga ya. Jaga betul-betul jangan masuk air dalam rongga. Tapi dari segi puasanya sah walaupun kita mandi selepas masuknya waktu subuh. Tapi yang afdalnya ialah mandilah sebelum masuknya waktu fajar, sebelum masuknya waktu subuh. Okey, dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW pernah bangun pagi di dalam keadaan junub kerana jima' tanpa bermimpi. Kemudian baginda mandi dan berpuasa. Maknanya Nabi pernah bangun pagi dalam keadaan junub kerana jima' tanpa bermimpi. Kemudian baginda mandi dan berpuasa. Ini dalil lah. Maknanya Nabi ni mandi dulu barulah dia berpuasa. Wanita haid dan nifas juga disunatkan agar mandi sebelum fajar apabila telah sempurna suci dan darah berhenti sebelum itu. Jadi semua ini adalah afdal. Disunatkan mandi terlebih dahulu sebelum kita mula berpuasa. Okey, yang seterusnya adab yang seterusnya adalah tidak berbekam dan seumpamanya. Mana dalam bulan puasa ni kalau boleh kita jangan berbekam. Walaupun berbekam ni kita jarang sebenarnya. Tapi berbekam tidak membatalkan puasa. Cuma afdalnya jangan berbekam. Kenapa berbekam ni? Kalau boleh jangan. Tapi kalau kita bekam pun tak batal puasa lah. Ini kerana ia akan melemahkan diri orang yang berpuasa. Dia juga hendaklah tidak merasa situ je. Berbekam ni kenapa tak digalakkan bulan puasa? Kerana dia melemahkan diri orang yang berpuasa. Maknanya Islam ni dia pentingkan kekuatan. Jadi kita berpuasa ni kita lemah, kita letih nak. Jangan buat perbuatan-perbuatan yang boleh melemahkan kita. Jadi berbekam ni boleh melemahkan tubuh kita. Jadi afdalnya jangan kita berbekam semasa kita berpuasa. Seterusnya dikata dia juga hendaklah tidak merasa masakan kerana dibimbangi sesuatu akan masuk ke dalam rongganya. Ini kerana apabila sesuatu masuk ke dalam al-jaw, dalam rongga, maka puasanya batal. Jadi kalau kita masak bulan puasa pun dari segi adabnya kita jangan mengecap makanan walaupun kita tak telan. Tapi taklah sampai batal puasa. Tak batal puasa kalau kita sekadar letak di lidah, nak tahu masin ke manis ke apa ke. Boleh tapi tak digalakkanlah. Afdalnya kita jangan mengecap. Jangan try makanan dengan lidah pada bulan puasa. Satu lagi dibimbangi takut-takut termasuk dalam perut itu batal puasa dah. Jadi ulama kata sekiranya berbekam ini boleh tidak digalakkan. Mana berbekam kita buang darah kan? Buang darah. Jadi kalau di zaman kita sekarang ini derma darah lah. Derma darah di bulan puasa tak batal puasa, tapi hukum dia sama dengan berbekam. Maknanya dari segi adab kalau bulan puasa kita jangan derma darah.
Seafdalnya kita jangan derma darah bulan puasa, walaupun derma darah itu tidak membatalkan puasa, sebab hukum dia sama. Dan memasukkan darah pun tak membatalkan puasa juga bulan puasa kan. Sebab masuk darah itu bukan melalui rongga, masuk melalui liang, melalui kulit. Jadi kalau kita masuk darah bulan puasa pun tidak membatalkan puasa kita. Okey, seterusnya yang nombor 7. Berdoa sewaktu berbuka puasa. Ini antara adab-adab semasa berpuasa. Doa tersebut ialah, ini dia ada lain sikit lah daripada yang kita baca. Yang kita baca dah. Sini dia kata, doa tersebut semasa berbuka puasa ialah Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi Allahumma laka sumtu tu pun boleh kita baca sampai macam kita baca biasalah. Tapi bismillah dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau tak ingat pun tak apa, baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi sini yang jarang kita baca ialah ini dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain sebenarnya. Dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jadi ada pendapat ulama mengatakan kita nak baca doa ni sepatutnya sebelum ke ataupun selepas. Ada yang mengatakan kita buka puasa baca bismillah macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa tu selepas baca bismillah, selepas kita minum air dulu baru baca doa. Ada yang kata sedemikian. Sebab contohnya yang doa di belakang, cuba kita tengok depan. Tengok maksud dia, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, aku berpuasa untukmu. Wa ala rizkika aftartu, dengan rezekimu aku berbuka. Dhahaba dhama'u, telah hilanglah kehausan. Wa batallatil uruq, dan telah basahlah kerongkong. Wa thabatal ajru, dan telah pastilah ganjarannya insya-Allah jika dikehendaki oleh Allah. Jadi ulama kata caranya ialah buka puasa tu dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Nak baca Allahumma laka sumtu tu okey, kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita baca Allahumma laka sumtu macam biasa, wa bika amantu wa laka aslamtu sampai habis. Kita pun makan, minum air seteguk. Baru kita baca doa dhahaba dhama'u. Baru kita baca doa dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang ni pun kena hafal lah. Ni pun jarang kita baca sebenarnya. Sebab tak masyhur. Orang kita banyak baca yang atas saja. Allahumma laka sumtu ya kita baca nak. Dhahaba dhama'u jarang. Ada yang baca tapi ada yang tak baca yang ini. Jadi lepas ni boleh kita hafal lah. Dhahaba dhama'u tu kita baca selepas kita minum air. Sebab maksudnya pun telah hilanglah dahaga. Maknanya hilang dahaga ni lepas kita minum lah. Maksudnya dari segi logiknya pun betul lah. Lepas kita minum air dan hilang dahaga tu, kita pun baca dhahaba dhama'u wa batallatil uruq. Mana kerongkong kita pun dah basah dah. Wa thabatal ajru, maka harap-harap akan dapatlah pahala insya-Allah. Itu doa semasa kita berbuka puasa. Itu doa yang khusus untuk buka puasa. Adapun fadilat berdoa semasa nak berbuka puasa itu tempat yang lain pula. Waktu mustajab doa bukan saja semasa kita buka puasa tu. Dalam 10 minit nak berbuka puasa tu, berdoalah apa sahaja. Duduk di meja makan pun tak apa, 10 minit tunggu di meja makan, berdoalah 10 minit terakhir tu, minta apa pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah waktu yang antara waktu yang mustajab untuk kita berdoa, bukannya tengok TV. Setengah orang tengok TV lagi nak buka puasa. Jadi tak kena. Jadi kita kena ubah. 10 minit nak buka puasa ke, setengah jam nak buka puasa ke, kita fokus untuk berdoa sebab itu adalah masa yang mustajab untuk kita berdoa. Baik, panjang lagi. Okey, saya rasa sekali itu dulu panjang kalau baca lambat.
Okey, saya rasa sekadar itulah dapat saya sampaikan. Sampai kepada 7 adab-adab semasa kita berpuasa. Moga-moga kita akan dapat manfaat daripada apa yang disampaikan. Apa yang baik datangnya daripada Allah, apa yang kurang datangnya daripada firman saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.